Salam sejahtera semua, selamat kembali ke video saya. Pada hari ini, saya ingin membuat perkongsian tentang program transisi tahun 1 2021. Kita mula dengan pengenalan. Program transisi tahun 2021 merupakan satu program yang dirangka untuk menyediakan murid menghadapi perubahan, menyesuaikan diri dan membina keyakinan diri mereka di sekolah rendah. Program ini dirangka dengan mengambil kira kandungan kurikulum standard prasekolah kebangsaan, KSPK dan kurikulum standard sekolah rendah, KSSR, dengan penekanan terhadap aspek sosio-emosi, kognitif dan fizikal murid. Program ini diharapkan dapat membantu murid dari pelbagai latar belakang, pengalaman pembelajaran dan perkembangan sosio-emosi untuk memulakan proses pembelajaran di tahun 1 pada tahap perkembangan dan pencapaian yang hampir sama. Objektif program transisi tahun 1 2021 ialah 1. Menyesuaikan murid dengan keadaan dan persekitaran sekolah. 2. Membina hubungan antara murid dengan rakan sebaya dan guru. 3. Meningkatkan keyakinan murid dan membentuk sikap positif dalam interaksi sosial serta pembelajaran. 4. Menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk pembelajaran seterusnya. Program transisi diorganisasi dalam 3 fasa, iaitu 1. Fasa persediaan, 2. Fasa penyesuaian dan 3. Fasa kesediaan. Fasa persediaan dilaksanakan mulai 11 Januari 2021 sehingga 19 Januari 2021. Fasa persediaan tidak dikira dalam 43 hari. Fasa penyesuaian bermula pada 20 Januari 2021 sehingga 29 Januari 2021. Tempoh fasa penyesuaian ialah 8 hari. Bagi fasa kesediaan pula, fasa kesediaan mula pada 1 Februari 2021 sehingga 25 Mac 2021. Fasa kesediaan mengambil masa 35 hari dan jumlah hari untuk program transisi 2021 ialah 43 hari. Seterusnya, marilah kita melihat peranan dan tanggungjawab. Pentadbir sekolah, guru dan ibu bapa atau penjaga perlu memainkan peranan dan tanggungjawab masing-masing untuk memastikan program transisi berjalan dengan lancar dan berkesan. Peranan pentadbir. Dari segi persediaan awal, pentadbir perlu memahami konsep dan pelaksanaan program transisi. Memaklumkan program transisi kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG atau Lembaga Pengelola Sekolah. Pentadbir sekolah juga perlu merancang dan menyelaras pelaksanaan program transisi. Nombor 4. Mengenal pasti guru yang terlibat. Nombor 5. Menetapkan jadual waktu. Nombor 6. Memberi taklimat kepada guru sekolah. Nombor 7. Memberi taklimat kepada ibu bapa atau penjaga. Nombor 8. Membuat persediaan persekitaran sekolah. Memastikan persekitaran fizikal sekolah yang ceria, kondusif dan selamat. Menentukan lokasi kelas yang sesuai dengan mengambil kira faktor keselamatan. Menyediakan persekitaran pembelajaran yang bersesuaian dan mengambil kira faktor keselamatan murid. Pentadbir juga perlu merancang pemantauan dan penilaian program termasuk penjadualan dan instrumen. Seterusnya, marilah kita melihat peranan pentadbir semasa dan selepas program. Nombor 1. Memastikan program transisi berjalan lancar. Nombor 2. Memberi sokongan dan bimbingan kepada guru yang melaksanakan program transisi. Ketiga, melaksanakan pemantauan dan penilaian program serta menyediakan pelaporan.
Marilah kita melihat peranan guru pula. Nombor 1. Memahami konsep dan pelaksanaan program transisi. Nombor 2. Berbincang dan merancang pelaksanaan program dengan guru yang terlibat. Nombor 3. Merancang dan melaksanakan modul orientasi dan modul PDP menggunakan strategi atau kaedah yang bersesuaian. Nombor 4. Mengenal dan membina hubungan mesra dengan murid di dalam kelas. Nombor 5. Memahami budaya pembelajaran prasekolah. Nombor 6. Mengetahui tahap perkembangan dan kepelbagaian individu untuk membantu murid mengikuti pembelajaran seterusnya. Nombor 7. Menyediakan persekitaran kelas yang bersih, kondusif dan selamat. Nombor 8. Menyediakan ruang pembelajaran seperti sudut bacaan, sudut hasil kerja murid dan papan maklumat. Nombor 9. Melaksanakan pentaksiran dari aspek penyesuaian diri, sikap terhadap pembelajaran, serta penguasaan literasi dan numerasi awal. Nombor 10. Berkomunikasi dengan ibu bapa atau penjaga dari semasa ke semasa. Nombor 11. Berbincang dengan ibu bapa atau penjaga sekiranya murid-murid mempunyai ciri-ciri berkeperluan khas untuk tindakan selanjutnya. Peranan ibu bapa pula. Nombor 1. Menyediakan anak dari aspek mental, sosio-emosi dan fizikal. Nombor 2. Memberi dorongan dan gambaran positif tentang pembelajaran di tahun 1. Nombor 3. Memerhati tingkah laku, perkembangan dan pembelajaran anak secara berterusan serta mengambil tindakan yang sesuai. Nombor 4. Membantu meningkatkan keyakinan anak dalam pembelajaran dari semasa ke semasa. Nombor 5. Mengadakan interaksi dengan guru tentang perkembangan anak mereka dari semasa ke semasa. Nombor 6. Memastikan kelengkapan pembelajaran seperti alat tulis, buku dan pakaian disediakan. Nombor 7. Memberi komitmen dan mengikuti perkembangan aktiviti yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Seterusnya, marilah kita melihat garis panduan persediaan. Sebelum sesi persekolahan bermula, pentadbir perlu membuat persediaan dari aspek pengurusan serta pemantauan dan penilaian seperti berikut. Nombor 1. Pengetahuan dan pemahaman tentang program transisi tahun 1 2021. Nombor 2. Perbincangan dengan guru prasekolah. Nombor 3. Perbincangan dan penyelarasan program transisi dengan guru yang terlibat. Nombor 4. Pemilihan guru. Nombor 5. Kerjasama Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG atau Lembaga Pengelola Sekolah. Nombor 6. Taklimat kepada ibu bapa atau penjaga. Nombor 7. Pemantauan dan penilaian. Bagi persediaan guru pula, guru memainkan peranan penting dalam pelaksanaan program transisi, terutamanya guru kelas yang dapat membantu murid menyesuaikan diri dengan persekitaran, rakan dan guru baharu dengan lebih mudah. Sehubungan itu, guru perlu melengkapkan diri dengan aspek berikut. Nombor 1. Pengetahuan dan pemahaman tentang program transisi tahun 1 2021. Perancangan pelaksanaan program transisi. Nombor 3. Pengetahuan tentang perkembangan kanak-kanak. Nombor 4. Kemahiran mengurus murid. Bagi persediaan ibu bapa atau penjaga pula, ibu bapa atau penjaga merupakan orang yang paling dekat dengan murid. Justeru, pelibatan ibu bapa adalah sangat penting dalam persediaan anak ke tahun 1. Persediaan ibu bapa atau penjaga adalah seperti berikut. Persediaan anak dari aspek mental, sosio-emosi dan fizikal. Nombor 2. Persediaan kelengkapan pembelajaran seperti alat tulis, buku dan pakaian. Nombor 3. Bersedia menyokong pembelajaran anak. Nombor 4. Pelibatan dalam aktiviti dan perkembangan sekolah. Bagi murid sendiri pula, kesediaan murid untuk pembelajaran di tahun 1 adalah faktor penentu kepada pembelajaran murid seterusnya.
Murid perlu bersedia dari aspek penyesuaian diri dan sikap terhadap pembelajaran serta penguasaan literasi dan numerasi awal sebelum hadir ke tahun 1. Perincian adalah seperti berikut. Nombor 1, berupaya mengurus diri. Nombor 2, minat ke sekolah. Nombor 3, berupaya menyesuaikan diri dengan persekitaran baharu, rakan sebaya dan guru. Nombor 4, bersikap positif untuk mengikuti pembelajaran. Nombor 5, mempunyai kemahiran asas seperti pratulis, prabaca dan pranombor. Bagi persekitaran fizikal, pengurusan sekolah perlu memastikan persekitaran fizikal sekolah berada dalam keadaan yang kondusif, bersih dan selamat. Perincian adalah seperti berikut. Nombor 1, lokasi dan kelas yang sesuai dan selamat. Nombor 2, kelas dalam keadaan bersih dan ceria. Nombor 3, susun atur kelas disesuaikan. Nombor 4, peralatan dan perabot kelas sedia ada perlu bersesuaian bagi proses pengajaran dan pembelajaran. Perkongsian saya pada hari ini adalah setakat ini. Terima kasih kerana menonton dan memberi sokongan kepada saya. Kita akan jumpa di video seterusnya. Sekian, terima kasih.